Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzubika min syururihim. Allahumma baddid syamlahum wa farriq jam'ahum wa shattit kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallit alaihim kalban min kilabik ya qahar ya jabbar ya muntaqim ya Allah. Allahumma ya munzilal kitab wa ya mujriyas sahab wa ya hazimal ahzab ihzimhum wansurna alaihim. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Tuan Pengurusi Majlis. Semoga Tuan Pengurusi panjang umur, murah rezeki, tetap imannya. Amin. Minta maaf loh, tak payahlah berkenai saya ni. Orang kampung ya. Seterusnya yang saya muliakan Tuan Haji Jafri, semoga di bawah tampuk kepimpinan Tuan, batalion ini, kawasan ini dipandu ke arah yang diredai Allah, insya-Allah. Amin. Mudah-mudahan nampak yang betul itu betul ikut dan yang salah itu salah dan tinggal. Semoga semuanya dirahmati Allah. Amin ya rabbal alamin. Seterusnya yang saya muliakan dan yang saya hormati para asatizah, ustaz-ustaz, ustazah, tuan-tuan guru, para kiai, para habaib, ahlul bait Nabi yang ada dalam majlis hari ini yang bersangka baik dengan saya. Berikan teguran dan nasihat andai ada salah dan silap dan kurang daripada saya. Seterusnya yang saya sayangi tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, bapak-bapak, abang-abang, kakak-kakak, muslimin muslimat, mudah-mudahan pada malam ini Allah meletakkan kita dan menerima amalan kita naik sempena bulan Sya'ban ni dalam keadaan kita beribadah. Amin ya rabbal alamin. Semua sihat? Alhamdulillah. Jom kita mulakan majlis dengan kita baca Al-Fatihah. Niatkan bacaan Al-Fatihah ini dihadiahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, isteri-isteri baginda, sahabat-sahabat baginda, dan sekalian kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, khusus kepada semua warga-warga polis yang mana yang berkhidmat untuk negara, yang Allah ambil nyawa mereka terlebih dahulu daripada kita, dan semua yang gugur ketika mana mereka sedang berkhidmat untuk menjaga keselamatan kita. Semoga Allah mencucuri rahmat ke atas roh mereka semua, insya-Allah. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Amin ya rabbal alamin. Sebelum mengorak langkah dengan lebih jauh dengan tajuk amar ma'ruf nahi munkar, saya ingin mengambil kesempatan. Sebelum ni pihak Tuan Jeffrey ada menziarahi kami dalam program kami. Saya ada cakap dah sikit. Kali ni depan semua yang mana bertugas ni, saya nak cakap jugalah keterujaan saya bila dapat berkhidmat kepada barisan polis-polis yang menjaga keselamatan negara. Kenapa? Sebab saya teruja dengan polis-polis kita, tentera-tentera kita, atau kita kata mereka yang menjaga sempadan negara kita dan keselamatan negara kita. Kenapa? Sebab saya nak ajak tuan-tuan merenung sekejap. Cuba ingat balik ketika tahun 15-11, tahun-tahun negara kita dijajah. Semua yang menjajah kita, semua yang biasa menjajah dunia sebelum ni, Portugis yang mai kat negara kita, Portugis, Belanda, Mak Saleh, British, Jepun, siap sekurang-kurangnya. Kalau tuan-tuan tengok track record Portugis sahaja, ketika dia conquer belah Amerika apa semua tu, mereka mengawal sejumlah besar Amerika dan sebagainya. Mereka melebarkan sayap dia tu, Vasco da Gama, Lopez de Esquerra, atau semua nama-nama lama dah kita tak dengar dah. Apa nama dia, semua tu ketika sampai ke alam Melayu, mereka yang conquer tu Amerika Latin apa semua, tanah-tanah besar tu, ketika mereka sampai ke alam Melayu, mereka berdepan dengan polis dan tentera di negara, di alam Melayu. Portugis sahaja yang hebat di Amerika semua tu mai ke alam Melayu, nak keluar daripada Melaka pun tak boleh. Punya canggihnya pertahanan negara kita, dia boleh Melaka ya. Dia boleh Melaka ya. Masa di belah Europe apa, dia conquer semua. Dia cuba mai ke alam Melayu, dia dapat Melaka ya. Dia tak tahu kan, utara dia tak sampai, pantai timur dia tak sampai, selatan pun dia tak sampai. Punya canggih sistem pertahanan alam Melayu ni. Pokoklah saya salah maklumat, apa betul saya salah, tapi setakat bacaan saya yang tu lah. Jadi bila saya tengok tu, fui, dia kira canggih. Jadi bila hari ni saya dapat berkhidmat pada tuan-tuan, saya teruja lah. Sonok jumpa mereka yang wallahualam, saya pun tak tahu lah apa sistem dia lah, Tuan Jeffrey, saya tak tahu. Tapi penjajah tu kira dia tak boleh nak jajah keluar, dia boleh setumpuk. Kalau kat luar tu dia dah makan semua dah yang lain tu.
Spain lah apa semua tu, kalau kena makan Espana, apa Cordoba, Hamra, Andalus, habis mai alam Melayu dia belakang ya. Tak boleh pergi jauh. Macam mana mereka jaga saya pun tak tahu. Tapi Allah selamatkan kita melalui tangan mereka. Alhamdulillah. Itu antara yang saya seronok highlight kan, supaya kita nampak perkasanya sistem yang ada di alam Melayu ni dalam bab pertahanan. Alhamdulillah. Jadi hari ini tajuk yang diberikan kepada saya amar ma'ruf nahi munkar. Dua tajuk dalam satu yang disebut oleh Allah dalam Quran. Simple, firmannya simple tapi susah. Simple firmannya. Allah kata, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Surah Ali Imran. Kata Allah, kuntum, kamu semua ni khaira ummatin, sebaik-baik umat yang aku keluarkan, kata Allah Ta'ala. Maknanya Nabi dengan para sahabat dan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Main dengan umat Nabi Muhammad ni jangan main-main loh. Dengan umat, jangan dengan Nabi dia, dengan umat dia saja jangan main-main. Orang lain beribadah, kalaulah Bani Israel nak dapatkan pahala 500 hari pahala, dia kena beribadah selama 500 hari. Kalau dia miss sehari, dia tak dapat pahala 500 hari. Tapi umat Nabi Muhammad sehari saja menyamai 83 tahun. Bukannya sehari 500 hari, 1000 bulan. 1000 bulan, maknanya 30,000 hari umat Nabi Muhammad punya kedudukan. Satu malam dia beribadah, pahala dia 30,000 hari. Satu malam. Jangan main-main dengan umat Nabi Muhammad ni, dia lain macam. Jadi Allah Ta'ala beritahu lagi sekali, saya ulang balik ayat tadi. Firman Allah, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, kamu semua ni umat yang terbaik Allah bawa keluar. Sifat dia ialah ta'muruna bil ma'ruf, mesti kena suruh orang buat baik, wa tanhauna 'anil munkar, mencegah orang buat yang munkar, wa tu'minuna billah, dan beriman kepada Allah. Jadi tengok elok-elok, tengok saya. Sifat umat terbaik menyuruh kepada perkara baik, mencegah perkara yang mungkar. Tengok elok-elok, tengok elok-elok, tengok elok-elok. Menyuruh kepada perkara baik, mencegah kepada perkara mungkar. Baik dengan mungkar ya, khilaf. Sebab hari ini orang bincang tajuk khilaf, macam-macam tajuk bincang. Tarawih 8 ke 20? Khilaf tak ada dalam ni. Maka ulama sebut senang ya, suruh yang baik, cegah yang mungkar, khilaf amalkan elok-elok, tu suruh gaduh. Tapi malam ni kita sekali lagi nak bagi tahu lah, nak buat 8 ke 20 tu kita ada lah sekali lagi nak bagi tahu. Jadi disebabkan itu, saya dan Jeffrey dan juga semua nak syarah saya tak pandai. Saya bawa hadis 40, tapi nak baca amar ma'ruf hadis 22 atau 29, amar ma'ruf nahi munkar hadis 34. So dia ada 22, 29, 34. Nak baca mana satu? Biasanya satu hadis ni sehari, ini sejam. Macam mana? Macam mana nak buat? Jadi
Kita buat macam ni. Tengok elok-elok. Saya cuba dulu hadis 22. Kita tengok dia pergi ke mana. Dia cantik-cantik, dia tak cantik, jahanam kita. Okey, kita cuba saja. Jadi sebelum pergi dengan lebih jauh nak baca hadis, eloklah kita membaca salawat kepada Nabi Muhammad ramai. Mudah-mudahan Allah memberikan ilham kepada saya dan kefahaman kepada tuan-tuan, faham tajuk hari ini insya-Allah. Salatullahi salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi alil badri ya Allah wa kulli mujahidin lillah bi alil badri ya Allah. Ya Allah semua. Salatu Allah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ilahi salimil ummah minal afati wan niqmah wa min hammi wa min humma bi alil badri ya Allah wa min hammi wa min humma bi alil badri ya Allah. Ya Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Same point. Selawat yang best. Al-hadithu tsani wal 'ishrun, hadis 22. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala, berkata Imam An-Nawawi rahimahullah dalam hadis 40, Imam An-Nawawi. Imam Nawawi ni kira wali ya, tok wali lah kita panggil dia. Dia wali kutub. Wali yang orang kata apa? Satu zaman tu ada 4 orang aja wali kutub. Seluruh dunia Islam, semua sekali satu dunia, ada 4 orang aja wali kutub. Di zaman hidup Imam An-Nawawi, tahun beliau lahir 631 Hijrah sehinggalah 676 Hijrah, 45 tahun beliau hidup. Sepanjang zaman tu beliaulah wali kutubnya, salah seorang daripada 4 orang. Jadi Imam Nawawi ini special. Beliau mengarang kita satu asas hidup. Ada 40 hadis untuk siapa pegang yang ni,
insya-Allah hidup dia cantik. Siapa pegang 40 hadis, hafal 40 hadis ni, hidup dia senang. Orang bersembang, orang bersembang tentang ni pihak polis, pentinglah polis menyiasat yang tu bahagian polis lah. Macam kita orang awam, orang menyembang tentang Maula Amin, kita tak kenal dia, kita tak reti sangat banyak benda. Jangan bercakap banyak. Hadis ada, apa dia? Da'ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggal benda yang kamu confuse, ambil benda yang kamu tak confuse. Maula Amin kita confuse, Habib Umar kita tak confuse, ambil Habib Umar. Dengar Habib Umar dia. Habib Ali Zainal Abidin, tak ada siapa pun confuse. Silsilah dia lengkap sempurna sampai kepada Rasulullah. Boleh pergi tengok silsilah dia simpan dalam rumah dia. Pergi tengok, ambil, tak ragu-ragu. Yang ni ambil, senang. Hadis yang ke-12, da'ma yaribuka ila ma la yaribuka. Hadis sebelah. Hadis ke-12, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Daripada tanda Islam seorang itu cantik, dia tinggal benda yang tak ada manfaat dekat dia. Ada manfaat ke duk buat benda sana tak ada manfaat, tinggal. Maknanya Islam hang cantik. Kalaulah tinggal benda yang tak manfaat itu Islam, mengambil benda yang manfaat itu pun Islam juga. Lawan kepada hadis tadi, nampak? Tanda Islam seorang cantik, dia tinggal benda yang tak manfaat. Kalau tinggal benda tak manfaat, nak buat apa? Buat benda bermanfaat. Jadi majlis selawat bermanfaat, bagus. Jadi tak payah dalil teruk-teruk, dah ada dalil kat dalam sini, senang. Lagi ni duduk elok-elok nak masuk bulan Ramadan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Hadis nombor 13. Tidak beriman seseorang sampailah dia sayang saudara dia macam mana dia sayang diri dia sendiri. Duduk soft sama-sama, bau bertemu bau, rapat bertemu rapat, amin sama-sama, tapi sekali lagi habis sembahyang bergaduh. Kacau. Nampak? Dalil ada, senang. Imam An-Nawawi susun 11, 12, 13. Susun elok. Hari ni hadis 22. Kalau nak hurai daripada awal, tak ada amal ma'ruf dah lah. Nahi mungkar pun tak ada lah, tinggal nahi je lah. Nak hurai panjang. Jadi saya, tuan-tuan pun penuh tu hadis 40 dia nampak. Ada je tok guru ustaz main mengajar sini kan. Jadi saya ambil hadis 22. Al-hadithus tsani wal 20. Hebatnya Imam Nawawi, dia buat hadis, dia tulis kumpulkan hadis, dia tak bubuh tajuk, dia bubuh nombor hadis. Sebab apa? Hampa baca kok mana pun, kalau kena boleh pergi tajuk dulu. Tajuk ikut suka hamba. Hadis aku yang kumpul, 40 hadis aku kumpul. Tajuk hamba boleh buat ikut suka. Saya hadis hari ni 22 amar ma'ruf. Nampak kita bubuh tajuk dulu gitu. Al-haditsus tsani wal 20, hadis 22. An Abi Abdullah Jabir ibni Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma anna rajula sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ara'aita idza shallaitul maktubat وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. Jawab Nabi, rawahul Muslim wa ma'na haramtul haram al-ijtanabtuhu wa ma'na al-ahlaltul halal fa'altuhu mu'taqidan hillahu atau kama qala sadaqa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Perlu terjemah ke? Tengok macam semua faham dah. Tak siap angguk lagi tadi macam An Abi Abdullah. Ni bagus. Ni satu orang, ni budaya orang Arab. Orang alam Melayu pun biasa buat juga. Disebabkan mereka menghormati. Apa dia? Ni yang sampaikan hadis ni sahabat Nabi nama Sayyidina Jabir. Sayyidina Jabir, dia ada anak. Anak dia bubuh nama pak dia, Abdullah. So anak dia Abdullah. Jaga. Angkat. Anak dia nama Abdullah bin Jabir bin Abdullah. Jadi orang kenal dia dengan nama Abi Abdullah.
So anak dia, anak sulung dia nama Abdullah. Sebab apa? Sebab dia mencintai dan menyayangi bapa dia. Dia sayang dekat bapa dia kerana bapa dia adalah orang yang pertama gugur syahid dalam peperangan Uhud. Dalam peperangan Uhud tu, petak makam syuhada Uhud tu, orang yang pertama gugur syahid bapa dia, Sayyidina Abdullah. So dia sayang bapa dia, dia bubuh nama anak dia pun Abdullah. So an Abi Abdillah Jabir. Ni ringkas sajalah. Kalau nak syarah pula siapa dia Jabir, siapa Abdullah, punca dah. Amar ma'ruf tak ada, nahi mungkar tak ada, nahi tum tak ada. Memang tak ada. Syukriya aja dah. Syukran jazilan nak tinggal. Okey, tengok. An Abi Abdillah Jabir, daripada Sayyidina Jabir bin Abdullah, bapa dia bin Abdullah Al-Ansari, orang Ansar, orang Madinah, radhiyallahu anhuma, Allah meridai mereka berdua, wa ardah, dan meridai mereka, anna rajula, ada seorang lelaki daripada kalangan sahabat, sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia pergi tanya dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia lelaki ni mai jumpa Nabi, dia tanya soalan. So apa soalan dia? Kena dengan tajuk kita hari ni. Dia apa soalan dia? Dia kata faqala, kata lelaki tadi, ara'aita, tengok, ara'aita, soalannya apa pandangan kamu? Soalannya ara'aita, apa pandangan kamu? Yang ni kenapa kita kena sayang budaya dan kemelayuan ni, kenapa kena sayang? Melayu ni, bila saya sebut Melayu, dia ambil daripada tu Filipina, Sulawesi, dia punya lukisan dia tu luah. Betul ya Tuan Jafri lah, saya lukis tu betul lah alam Melayu tu, dia kena ambil daripada Filipina. Walaupun Filipina dah tak ada masjid dah apa kat sana, tapi asal dia dulu Filipina ni asas dia menubuhkan kerajaan Islam dulu adalah daripada cucu cicit Rasulullah juga, Ahlul Bait juga yang buat. Ahlul Bait. Tapi biasalah, bila orang, setiap benda dia akan ada tiga golongan. Ketiga-tiga ni mengambil kesempatan. Pertama, orang baik mengambil kesempatan, orang jahat mengambil kesempatan, orang tengah-tengah yang mengambil kesempatan bagi dua-dua ni bergaduh untuk nak untung dia. Contoh. Covid main. Tiga golongan. Orang baik mengambil kesempatan, mengajak semua orang beribadah, duduk di rumah, sayang keluarga, belajar secara online. Orang jahat mengambil kesempatan, scam orang, buat jahat dekat orang. Orang yang zalim duduk di tengah-tengah dua ni, dia bagi dua-dua ni bergaduh, dia timbulkan isu. Asyik ini je, tembak isu naik. Asyik ada je, tembak isu naik. Bagi kita bergaduh di antara orang baik dengan orang jahat tadi. Ni jahat ni, orang zalim ni, dia duduk tengah-tengah. Tajuk lain pula, Ramadan pun sama. Ada orang baik mengambil kesempatan, orang jahat mengambil kesempatan, orang zalim pun mengambil kesempatan. Orang baik mengambil kesempatan nak ajak semua orang, jom kita ibadah banyak-banyak, bila lagi Allah nak ampun dosa kita. Orang jahat mengambil kesempatan, Ramadan lah time mencuri paling senang. Minta maaf tuan polis, kalau di tempat kami time orang sembahyang tarawih dia curi. Semua lelaki kat masjid, time hari Jumaat dia curi, sebab orang semua main masjid. Orang jahat dia mengambil kesempatan juga. Kalau orang zalim, dia menembakkan isu-isu khilaf supaya kita bergaduh. Lah siapa pun tak rebut bulan Ramadan, memandang Ramadan sebagai bulan untuk orang bergaduh. Ni orang zalim. Pasal untung kat dia, orang tengok video dia dapat bayaran dalam YouTube dia. Kita semua nganga jadi kena tipu. Elok penyangak jual penyamun. Ni nampak sama juga macam Ahlul Bait punya kes Maula ni. Mungkin kita tak tahu, boleh jadi dia betul lah, tak betul itu tak apa, scammer ke apa tak apa. Tapi nak abang, ada tiga juga jenis orang. Satu, orang baik dengan Ahlul Bait. Orang baik ambil manfaat. Habib Omar mai, Dr. Ali Jumaah mai. Habib Omar daripada jalur ni saya nak abang, negara kita ni untung sungguh. Indonesia, alam Melayu ni untung. Kedua-dua jalur cucu Nabi, dua-dua mai kat tempat kita. Hari tu yang dekat Putrajaya tu duduk tu, Habib Omar daripada Sayyidina Hussein
Dr. Ali Jumaah daripada Saidina Hasan. Dua-dua duduk sepentas dalam negara kita. Allah berkat. Orang ambil kesempatan, salam, cium tangan, doa dan sebagainya, sebab dalam darah dia mengalir darah Ahlul Bait. Siapa dia antara ulama Ahlul Bait alam Melayu yang hebat agung? Wali Songo. Wali Songo semua keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang jahat mengambil kesempatan mengaku diri sebagai Ahlul Bait bagi kita alam Melayu. Sebab tu tuan-tuan jangan heran. Jangan katalah ni lah orang Melayu nak dengar aja keturunan Nabi semuanya jadi duk puja lah apa semua. Bukanlah ni. No, daripada awal kerajaan Perlak, kerajaan Kedah Tua, kerajaan Melaka, semua tu Ahlul Bait yang mai bagi kat kita. Tok Wan kita dalam darah dia dah menyanjung Ahlul Bait. Brunei, siapa yang bawa kerajaan Islam Brunei first? Syarif Ali, orang Mekah, keturunan Rasulullah Saidina Hasan. Sampailah Sultanah Bulqiyah tu silsilah Ahlul Bait. Jadi orang jahat ni dia main mengaku untuk nak bagi untung dia. Orang zalim buat apa? Bagi dua-dua kita ni bergaduh, duduk kat tengah-tengah. Dia timbulkan isu, dia buat kes bagi bergaduh, dia timbul bagi kita confuse. Dia dapat untung. Orang tengok YouTube dia, orang like dia punya ni. Kita juga kena lagi sekali penyangak jual penyamun. So tuan-tuan jangan duk buat terkejut, sebab dalam darah daging kita memang Tok Wan kita dulu menyanjung dan memuja dan menyayangi Ahlul Bait. Bukanlah ni, daripada dulu. Tuan-tuan bukalah sejarah, baca balik. Semua tu ditulis oleh para ulama dan juga sejarawan seperti saya nak abang macam ni. Satu lagi, saya rasa sebenarnya tuan-tuan ni ada yang tak selesa budak-budak ni ingat. Saya rasa lah Tapi saya nak abang kat tuan-tuan, budak-budak, kalau budak-budak hingat tak apa, orang tua-tua yang heran kalau dia hingat. Dia macam ni, masjid dia buat di tengah-tengah bandar. Kalaulah kita kena semayang senyap, masjid buat hulu kampung. Pasal apa dulu orang buat masjid dekat atas Gunung Jerai? Dulu Gunung Jerai bukan hutan, semua tu perumahan daripada atas sampai ke kaki. Tuan-tuan cuba pergi tengok, dia ada bangunan-bangunan lama penuh dekat kaki bukit. Maknanya dulu perkampungan dekat situ. Sebab itu ulama-ulama penaik